Assalamualaikum, saya Nur Syasha Atira binti Muhammad Syamsul dengan nombor metrik D20222105305. Saya di sini ingin membentangkan tugasan bagi subjek penerbangan pendidikan di Malaysia, falsafah dan dasar. Bagi tugasan yang diberikan iaitu mencipta satu alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar yang kami cipta diberi nama Shoot the Color Wheel. Seterusnya, ini adalah nama-nama pelajar daripada kumpulan kami, iaitu Laurina, anak perempuan Vincent dengan nombor metrik D20222105314. Intan Zahira dengan nombor metrik D20222105326. Al-Hafiz bin Amil Hamzah dengan nombor metrik D20222104994. Dan yang terakhir adalah Nurul Alifah Iliana binti Zamri dengan nombor metrik D20211098786. Untuk pembentangan seterusnya, saya akan menghuraikan daripada segi pendahuluan. Pendahuluan ini terbahagi kepada dua, iaitu 1.1 ialah pengenalan topik dan 1.2 ialah pengenalan projek. Untuk pengenalan topik ini membincangkan reka bentuk kurikulum di Malaysia, iaitu untuk unit 9. Reka bentuk kurikulum menggabungkan 4 orientasi dan 4 pola interaksi. Orientasi reka bentuk kurikulum meliputi akademik, murid, masyarakat dan elektif. Manakala pola reka bentuk pula melibatkan komponen perancangan, objektif, proses dan hasil. Reka bentuk kurikulum Malaysia menggunakan model objektif atau rasional oleh Taylor yang menunjukkan interaksi secara linear di antara objektif, kandungan, faedah dan penilaian. Dalam hal mengorganisasikan kurikulum pula, terdapat 5 prinsip yang disusun dalam 2 dimensi, iaitu dimensi menegak, prinsip perutan dan kesinambungan, dan dimensi mendata, prinsip integrasi, imbangan dan skop. Untuk 1.2 pengenalan projek ialah projek yang dihasilkan adalah berstrukturkan permainan pembelajaran di sekolah di mana bermain sambil belajar menggunakan barang yang terpakai. Permainan pembelajaran yang kami cipta ini berasaskan unit 9 reka bentuk kurikulum di Malaysia, yang menekankan konsep soalan berkaitan topik yang dipelajari pada masa tersebut. Permainan ini memerlukan beberapa kumpulan pelajar yang terdiri daripada 7 orang dalam setiap kumpulan. Permainan yang dicipta supaya pelajar lebih memahami tajuk yang diajari oleh guru. Permainan ini juga menguji tahap pemikiran kreativiti pelajar untuk menjawab soalan-soalan kebar, iaitu soalan-soalan biasa, dan kemahiran berfikiran aras tinggi, kebat, yang memerlukan pelajar berfikir di luar daripada minda. Seterusnya, saya akan menghuraikan latar belakang projek. Projek permainan pembelajaran yang kami cipta diberikan nama Shoot the Color Wheel. Permainan ini harus disertai oleh beberapa kumpulan pelajar yang terdiri daripada 7 orang pelajar bagi setiap kumpulan. Instruktur akan memberikan dadu kepada setiap kumpulan di mana dadu tersebut berfungsi sebagai tanda wakil pelajar untuk bermain Shoot the Color Wheel. Pada roda papan pula mempunyai kertas berlainan warna yang mewakili soalan-soalan yang disediakan mengikut tahap kesukaran. Sekiranya pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan, kumpulan tersebut akan mendapat markah.
manakala pelajar yang tidak menjawab soalan akan diberikan peluang kepada pelajar lain dan dikenakan denda apabila tidak boleh menjawab soalan tersebut. Permainan ini dijalankan semasa di dalam kelas oleh kerana konsep yang digunakan memerlukan secara terbuka dan lebih memudahkan pelajar untuk berfikir di samping pelajar berkongsi pendapat masing-masing. Projek jelas menunjukkan konsep belajar sambil bermain memberikan kesan positif kepada pelajar. Seterusnya, kita akan mengemukakan objektif projek bantu mengajar ini dilaksanakan. Seperti yang kita ketahui, integratif dan inovatif merupakan elemen yang harus dinormalisasikan pada sesi pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam kelas secara bersemuka maupun secara maya. Daripada projek permainan pembelajaran kami, The Color Wheel, beberapa objektif telah diambil berat untuk merealisasikan apa yang dihendaki, iaitu pertama, menyediakan unsur hiburan dan keseronokan yang perlu ada dalam pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya, memastikan setiap pelajar aktif terhadap aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. Selanjutnya, pelajar lebih memahami tajuk yang dipelajari. Selain itu, meningkatkan daya pemikiran pelajar mengenai tajuk yang dipelajari dan alih-alih interaksi antara pelajar dapat menerapkan nilai murni seperti kerjasama di dalam ahli kumpulan ke dalam diri pelajar. Seterusnya saya beralih kepada 4.0 iaitu perancangan, proses dan kos projek. Bagi bab ini, membincangkan bahan atau peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan permainan ini dan langkah-langkah pembuatannya. Antara peralatan yang diperlukan ialah pistol mainan, kertas mahjong, jam, double tape, kertas warna, cawan, plastik, gunting dan selotip. Pada dasarnya, peralatan ini sangat mudah untuk diperolehi dan hanya menggunakan kos yang rendah sahaja. Oleh itu, terdapat beberapa langkah perancangan yang perlu diikuti dalam melaksanakan perbuatan permainan Shoot the Color Wheel. Seterusnya saya beralih kepada proses projek. Untuk yang pertama, tapak The Shoot Color Wheel ini dihasilkan dengan menggunakan kertas mahjong dan kertas warna untuk membentuk bulatan berasaskan 4 warna yang berlainan. Seterusnya, plastik cover evolusioner ditampal pada bulatan tersebut setelah siap. Ini bagi memudahkan peluru pistol mainan itu untuk melekat. Seterusnya yang ketiga, bagi kotak segi 4 pula dihasilkan dengan menggunakan kertas yang digunting dan dibentuk dengan menggunakan double tape. Terusnya yang keempat, 4 cawan yang digunakan dengan mengisi potongan dari kertas warna mengikut warna yang berlainan serta dimasukkan beberapa kertas yang mengandungi soalan ke dalam cawan mengikut warna. Seterusnya untuk kos projek pula, bahan kami terdiri daripada kertas warna licin yang berharga RM2.30. Yang kedua, pistol mainan yang berharga RM7.90. Seterusnya double tape yang berharga RM2. Seterusnya gam yang berharga RM3.90. Dan yang kelima, kertas mahjong RM1.40. Dan yang keenam, cawan plastik RM3. Jadi jumlahnya RM20.60. Dan terdapat juga beberapa bahan daripada yang kami boleh gunakan yang kami sedia ada, seperti gunting, kertas A4. Itu untuk kami boleh bantulah dari penghasilan projek kami. Seterusnya, kita bergerak pula kepada kepentingan projek. Kepentingan utama projek ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar mengenai reka bentuk kurikulum di Malaysia. Para pelajar perlu berfikir dengan teliti akan soalan yang mereka perolehi dan membuat pilihan jawapan yang tepat bagi mengumpulkan mata. Hal ini adalah kerana setiap jawapan yang betul akan diberikan 2 mata dan mana-mana kumpulan dengan mata paling tertinggi akan memenangi permainan ini. Dengan ini, pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam permainan dan belajar dari kesilapan
sekiranya mereka gagal menjawab soalan berkenaan dengan betul. Seterusnya, projek ini turut bertujuan membantu pelajar mengurangkan tekanan belajar. Para pelajar sudah semestinya menghadapi pelbagai tekanan, terutamanya dalam aspek akademik. Oleh itu, kami telah menjalankan pelbagai aktiviti yang menyeronokkan menggunakan kaedah belajar melalui bermain untuk membantu pelajar dalam menangani masalah ini. Perkara ini adalah kerana teknik sebegini boleh mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Secara tidak langsung, para pelajar akan lebih mudah memahami topik yang mereka pelajari dan lebih bermotivasi untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Selain itu, para pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan pada akhir projek ini dilaksanakan. Hal ini demikian kerana hasil pembelajaran tersebut mampu membantu pelajar dalam menguasai sesuatu topik dengan lebih mendalam. Oleh itu, para pelajar akan sedar bahawa hasil kurikulum yang digubal dapat membentuk kualiti akhir pelajar, kualiti kurikulum dan tanggapan masyarakat setempat dan dunia terhadap sesebuah institusi. Pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 7 pelajar. Sebuah dadu akan diberi kepada setiap kumpulan dan tanda nama berbentuk pelekat akan diberikan kepada setiap pelajar dalam kumpulan. Lagu akan dimainkan dan pelajar akan mula memberikan dadu kepada pelajar di sebelah dan seterusnya sehingga lagu diberhentikan. Apabila lagu yang diberhentikan secara awal, pelajar akan memegang dadu akan diberikan oleh guru untuk menjawab soalan berkaitan tajuk yang dipelajari. Setelah pelajar selesai bermain shooter colour wheel, pelajar akan memilih satu soalan dari 4 cawan yang mempunyai 4 warna yang berbeza mengikut warna yang dipanah pada roda warna. Setiap cawan yang berwarna mengikut tahap kesukaran soalan akan diberikan dan pelajar dihendaki menjawab soalan yang dijawab dengan yakin. Jika pelajar tidak dapat menjawab, pelajar diberi peluang untuk meminta bantuan dari ahli kumpulannya. Kumpulan tersebut yang perlu memilih wakil untuk pergi ke hadapan membantu ahli kumpulannya dengan melontarkan dadu yang sudah melekat nama masing-masing pada dadu tersebut. Pelajar yang dipilih sebagai wakil boleh tampil ke hadapan untuk membantu ahli kumpulannya. Markah akan dicatat oleh guru pada setiap jawapan yang betul akan diberikan 2 markah dan 1 markah bagi kumpulan yang meminta bantuan dari ahli kumpulannya. Masalah dan cabaran projek. Masalah utama yang dihadapi ialah masalah kesundukan masa untuk merancangkan aktiviti yang sesuai dijalankan di dalam kelas. Pada peringkat awal, kami telah bersepakat untuk melaksanakan satu kuis menggunakan bahasa pengaturcaraan bagi membina program kuis tersebut. Namun, setelah program berkenaan sudah siap dibina, kami berasa tidak berpuas hati dengan hasil tersebut kerana berpendapat bahawa aktiviti sebegitu kurang menyeronokkan untuk menarik perhatian para pelajar untuk bermain. Memandangkan masa semakin singkat, kami telah bertekad untuk mencari aktiviti lain yang sesuai untuk pelajar. Setelah berbincang sesama ahli kumpulan dan meminta pendapat daripada pihak Dr. Hasnida, kami akhirnya sebulat suara memilih untuk menjalankan projek ini. Seterusnya, kami menghadapi masalah dalam mencari waktu yang sesuai untuk melaksanakan perbincangan dan persiapan projek ini. Hal ini adalah kerana ahli kumpulan kami masing-masing mempunyai jadual kelas yang berbeza sehingga menyukarkan pihak kami dalam membuat pemilihan hari yang sesuai untuk berjumpa. Masalah ini dapat diatasi atas pihak toleransi ahli kumpulan kami yang bersetuju untuk meluangkan masa hujung minggu mereka bagi membuat perbincangan dan persiapan yang rapi untuk memastikan projek ini berjalan dengan lancar. Selain itu, kami juga menghadapi masalah ketiadaan pengangkutan. Oleh itu, agak sukar bagi sesetengah ahli kami untuk datang ke tempat perbincangan pada waktu yang ditetapkan. Walaupun pihak universiti telah menyediakan perkhidmatan bas, namun para pelajar perlu mengambil masa yang lama untuk menunggu bas berkenaan untuk pergi ke lokasi perbincangan tersebut. Masalah ini juga dapat diatasi atas jasa baik salah seorang ahli kumpulan kami yang menggunakan kenderaan sendiri bagi mengambil dan menghantar kami untuk menghadiri perbincangan berkenaan. Okey, seterusnya untuk penutup, secara keseluruhannya, projek inovasi
Shoot the Color Wheel ini memerlukan kerjasama berpasukan dalam kalangan pelajar sama ada dalam proses pembuatan atau pelaksanaan permainan. Pelajar-pelajar dapat berbincang dan mengemukakan idea-idea yang kreatif untuk menjayakan projek ini. Perbincangan dengan guru penasihat juga dapat memantapkan lagi pengembangan idea agar lebih kreatif dan inovatif. Bantuan daripada semua pihak akan menjadikan projek ini dapat mencapai sasarannya. Oleh itu, untuk menerjemahkan sesuatu idea yang kreatif dan inovatif itu memerlukan usaha yang jitu daripada semua pihak.